Ibnu Arabi adalah antara tokoh yang Apek meminati kerana pada awal saya mempelajari Islam di Institut Dakwah Perkim tahun 1980 sejurus selepas memeluk Islam. Saya dipengaruhi oleh tarikat saya yang banyak bab tasawuf, dan antara kitab yang dapat saya lalui ialah Fusus Al-Hikam tulisan Ibnu Arabi, di mana di dalamnya ada satu ayat yang cukup memikat saya, iaitu hanya Allah yang dapat memberi pujian ke atas dirinya, iaitu tafsir Ibnu Arabi terhadap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan para alim ulama pun menyatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin itu adalah contoh dalil nakliyah yang baik, kerana segala menunjukkan kepada kewujudan Allah. Tapi cara Ibnu Arabi meletakkannya satu tahap yang saya rasa cukup tertinggi lah. Itu hanya Allah saja bisa memuji dirinya. Jadi dia sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, bermaksud Allah memuji dirinya. Dan ini mungkin menjadi inspirasi kepada cara Syekh Imran Hussein misalan, yang selalu mula ucapannya dengan let us praise Allah the way He wanted to be praised. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari kita memuji Allah seperti mana dia kendaki dipuji. Cukup cantik ya. Jadi Ibnu Arabi ni, itu satu perkara saya terima. Dan lagi satu ayat, iaitu orang salah beri nama sebagai Wahdatul Wujud. Sebenarnya dia tak pernah sebut Wahdatul Wujud, tapi cara dia memberikan makna dan takrif kepada kewujudan Allah, sehingga pengikutnya berikan istilah Wahdatul Wujud yang agak kelirukan. Dia begini, ikuran daripada tahmid tadi tu, dia juga menyatakan bahawa kewujudan Allah ini tidaklah ditandingi oleh ketidakwujudan kita pun. Tak boleh sebut pun, kerana ketidakwujudan kita pun tidak wujud. Faham tak? Untuk sebut kita tak wujud sudah menyakan kita ini, ya. Dan untuk sebut la ilaha illallah misalan, wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak boleh disekutukan, sudah mensekutukan Allah. Menyatakan tidak syirik, sudah syirikkan Allah, kerana kita gunakan ayat tadi. Kita gunakan takrif untuk takrifkan Allah. Maknanya kewujudan Allah ni pun tak boleh disebut, kerana tidak ada kita. Tidak wujudnya kita. Kita tak boleh samakan Allah dengan apa-apa pun. Ya, ayat ni dan sebagainya. Ini Dr. Maza, Mufti Perlis, menyatakan agak keterlaluan. Ini sufi yang keterlaluan. Jadi kepada saya terima dua ayat ni sebagai sumbangannya terbesar kepada fikrah saya. Dan lain-lain cerita dia lah. Dia jumpa Nabi, dia tulis kitab daripada Rasulullah sendiri izin terus, dia berjumpa Nabi Khidir, dia anggap diri dia Syekhul Akbar yang Khatam an Aulia, dia penutup segala aulia. Saya tak berapa beri perhatian, dan kerana itu boleh menimbulkan fitnah dan tidak ada fadilatnya. Ya, jadi saya terima kasih pada yang bertanya itu, kerana Ibnu Arabi memanglah saya nak khususkan. Tapi orang ramai tak berapa nak faham ini dalam pengajian tasawuf yang saya minat lah. Jadi boleh lihat di sana, saya lebih suka pada falsafahnya, rasional fikirnya, kerana kita tak dapat memahami sesuatu kalau tak gunakan akal, rasional atau memahami, understanding, comprehension. Kalau kita hanya menghafal satu ayat, contohnya orang sebut Nur Muhammad lah, Nur ala Nur, lepas tu begitu saja, guna sebagai troll, guna untuk kantoi orang, untuk beritahu orang, awak faham ke ini?
Awak faham ke tu? Awak faham ke selawat? Jadi, kalau saya tak bermanfaat ayat-ayat tersebut lah. Dan sering digunakan orang untuk tunjuk dia sendiri lebih tahu, orang lain tak tahu. Itu bukan budaya ilmu lah. Budaya ilmu sepatutnya kita tertarik dengan falsafah yang membawa kita ingin, kita sebut dalam tasawuf dan tarikat saya sebut himmah. Iaitu kita lebih ingini dia. Naik keinginan, kita selalu doakan Allah naikkan himmah kita pada engkau, keinginan. Syekh Sufi sama kata to know Allah is to fall in love with Allah. Untuk kenal Allah ialah untuk jatuh cinta kepada Allah. Itu ayat yang pendek tapi padat dan membangkitkan hati saya, Masya Allah. Kerana kita hanya kenal Allah, sifat 20, awaludi marifatullah, okeylah aku kenal. Tapi kita kata tak kenal maka tak cinta kan. Bab cinta ni kita hanya bagi pada makhluk, ya, yang fana, yang terhad, yang tanah. Tapi Allah itu, bila sebut cinta pada Allah, waduh, kita tak tahu macam mana cinta tu. Tapi untuk sebut, boleh ke kita cinta Allah? Dalam Kristian ada God is love, we love God. Tapi saya tengok dalam Islam ni, Tuhan tu lebih ditakuti macam tok pekong, dijampi macam tok pekong. Dia tidak ada perhubungan rohani, hablum minallah, hablum minannas pun satu hal, tapi hablum minallah. Jadi saya tertarik pada tasawuf kerana sudut itu. Jadi banyak orang tanya saya bab ini, bab itu. Saya rela tak jawab lah, kerana apa faedahnya? Apa tujuan nak tanya semua ini, wahai Tuan? Dan kerana kepada saya, macam kita bagi analogi dengan kekasih lah di dunia lah kan. Kalau you berbicara dengan kekasih, awak nak tanya kekasih berapa tinggi Gunung Kinabalu, berapa jauh jarak Lebuh Raya Utara Selatan. Ini soalan-soalan berapa harga barang dapur yang tak relevan. Lebih baik kita tanya, sejauh mana kasih sayangmu? Apakah awak masih mengingatiku semasa ku tiada? Begini kan. Jadi keasyikan dengan Allah ini kepada saya menjadi lebih tujuan bagi saya. Kalau tidak tujuan matlamat mutlak segalanya, hidup ini tak bererti tanpa Allah. Ya, hidup ini ilmu tak bererti, fiqh tak bererti tanpa ada tauhid ini, tanpa tasawuf ini, menyembah Allah seolah kamu nampak Allah atau yakin Allah nampak kamu. Tak ada erti kamu solat, kamu syahadah, mengumpul pahala. Orang kata kena pergi haji lah, wajib lah, walaupun itu ejen Zionis tu kat Mekah tu kan. Tidak ada roh lagi. Tapi ini perjalanan peribadi saya. Kerana mereka, manusia ni saya tak berapa faham bab ini. Jadi saya anggap ni saya peribadi. Kalau orang tanya saya pribadilah. Kalau nak jumpa, boleh saya jumpa. Tapi saya tak suka bergaduh. Saya tak suka tunjuk memandai. Dan saya tak suka ditarik ikut grup orang tanpa saya bagi keputusan. Ya, jadi terima kasih atas soalan tu. Ibn Arabi, siapa lagi ya? Ibn Rushd, dia ahli falsafah. Dia pernah jumpa Ibn Arabi masa Ibn Arabi muda, Ibn Rushd dah tua. Dan pertemuan itu Ibn Rushd nak tanya Ibn Arabi, betulkah? Dan Ibn Arabi jawab, ya. Dan Ibn Rushd pun macam gembira, dan tidak, dia sebut. Ibn Arabi tak habiskan ayat dan tidak. Dia pula sedih. Antara ya dan tidak, leher dipenggal, kepala, roh meninggalkan badan. Ini bab ilmu hakikat lah, iaitu sesuatu antara alam tauhid, alam zahir ke, kita guna akliyah ke, kita guna nakliyah ke. Tapi kalau saya ikut pendapat Ibn Rushd bahawa nakliyah dengan akliyah sama. Dia mesti sinonim. Kerana Allah yang ciptakan akal. Akal bukan satu makhluk asing. Kita ni semua kepunyaan Allah. Allah lahul mulk. Mulkus samawati wal ard. Untuk menganggap dalam hati kita ni sesuatu ialah di luar genggaman Allah. Di luar daripada Allah. Kepada saya syirik lah tu. Atau jahil lah, kegelapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.